Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas berbagai-bagai nikmat yang Allah taala anugerah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang paling syukur. Begitu juga kita syukur pada Allah kerana pada pagi ini dapatlah sama-sama kita berhimpun, berkumpul untuk kita menyambung kembali pengajian kitab 40 hadis penawar hati. Pagi ni kita masuk pada tajuk kelima. Tajuk kelima, hadis yang kelima, tajuknya siapa orang yang bankrupt ataupun muflis. Tu tajuk. Hadis ni cukup masyhur. Biasa kita pernah dengar, biasa dengar dah. Dia masih dia berkait rapat dengan hadis keempat, lebih ke sama je. Dosa buat zalim pada orang. Lebih kurang juga. Yang keempat, hadis keempat pun kita baca lepas-lepasnya, zalim ataupun sifat zalim, sifat khianat pada seseorang, pada manusia. Begitu juga hadis kelima ni hampir sama juga. Kita baca mata dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis qalu al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata' faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatih wa hadha min hasanatih fa in faniyat hasanatuh qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Itu mata hadis. Kita bacalah. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manil muflis. Itu maksudnya, tahukah kamu siapakah orang muflis ataupun bankrupt? Tahu tak siapa orang yang muflis? Itu pertanyaan Nabi kepada para sahabat. Jadi para sahabat dia jawab, qalu, mereka jawab soalan tadi, orang yang muflis di kalangan kami ialah seseorang yang tidak memiliki dirham, tak ada duit, dan juga tidak memiliki harta. Memanglah kalau pandangan kita, kita akan jawab lagu tu juga. Siapa orang paling muflis, kita akan jawab orang tak ada harta, orang kehilangan, kehabisan harta. Lalu Nabi SAW bersabda, Nabi sebut muflis hak sebenar, hak hakikat. Nabi kata, sesungguhnya orang yang muflis dari kalangan umatku ialah seseorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sembahyang, sama ada sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu, atau disebut oleh ulama lah, pahala-pahala puasa dan pahala zakat. Banyak pahala sedekah. Tetapi dahulunya, sewaktu di dunia, ia pernah mencaci maki si fulan, menuduh si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah, iaitu membunuh si fulan, dan pernah memukul si fulan. Maka akan diberikan kepada orang yang teraniaya itu daripada pahala kebaikan orang tadi. Orang tadi ni orang hak pukul tadi dah, hak pukul, hak mencaci, menuduh, hak makan harta ataupun mengambil hak milik orang lain tanpa kebenaran. Kita, seseorang itu akan ambil pahala daripada kita. Ini biasa kita sebut dulu. Sehingga apabila telah habis pahalanya, sedangkan beban dosa penganiayaannya belum lagi selesai, belum dapat dibayar semua. Sini ulama hadis dia, bila dia syarah hadis ni, sama ada
dia buat banyak orang. Ni seorang baru kalau kita kata lebih 10 orang dia pernah buat zalim. Baru seorang orang tu ambil pahala daripada dia, ada 9 lagi belum ambil daripada dia pahala. Kalau banyaklah pahala dia akan ambil, maka akan diambil daripada kesalahan. Tu kalau sekiranya pahala yang kita buat habis dah, seseorang tu buat habis, ada kezaliman kita pada orang tersebut, orang yang dizalimi akan ambil pahala daripada kita. Kalau habis, kalau kata habis pahala kita buat, pahala zikir, pahala semaya kita, pahala puasa kita, akan diambil, kita akan ambil dosa ataupun salah orang yang kita pernah buat zalim. Kita akan ambil pahala dia, kita akan bebankan ke atas kita ni dosa orang yang kita pernah buat zalim, lalu dibebankan kepada orang tersebut tu orang yang menzalimi. Maka selanjutnya apabila ditimbang hisab, maka beratlah kejahatan. Bukan kejahatan kita buat, kejahatan orang kita tanggung. Bila ditimbang berat alik jahat, maka dilempar ke dalam api neraka. Dia duk sekanya dia ni selamat dah, dia seka, tapi tidak buat zalim pada orang lagu itulah. Habis itu kita baca mata dia dilemparkan ke dalam api neraka, riwayat Muslim. Habis itu ada 4 kaedah boleh sebut daripada hadis ni. Ulama syarah ada 4 kaedah. Ada 4 kaedah mengenai kita, hubungan kita dengan manusia. Lebih-lebih lagi kita ada, kalau ada dosa kita dengan orang. Yang pertama, kaedah pertama, dosa pada hak orang, zambun fi haqqin nas. Satu dosa pada hak ataupun hak ni haklah tuntutan pada manusia, azam, lebih besar di sisi Allah daripada 70 dosa di sisi Allah. 70 besar sungguh kan? Kerana bila kita buat dosa besar pada sisi Allah, pada pihak Allah, minum arak dosa besar kita dengan Allah, tu minta jauh dosa besar. Minum arak kita, seseorang itu berzina ataupun keluar daripada agama Islam, waliyadzubillah, dia kalau dia taubat pada Allah, dia kembali pada Allah, Allah Ta'ala boleh maaf. Allah Ta'ala maaf pada hak dia. Tapi dosa, satu dosa, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar pada pihak orang buat zalim kat orang, berat dia dosa tadi tu 70 kali ganda berbanding dosa di sisi Allah. Kerana dosa kita dengan orang ni tidak, Allah Ta'ala tak tinggal, Allah Ta'ala tak maaf, walaupun orang itu telah taubat kepada Allah. Kita biasa banyak kali dah kita sebut. Kerana hari bila kita balik ke hari kiamat, hari akhirat, Allah Ta'ala boleh maaf dosa kita dengan Allah. Tapi adapun manusia belum tentu dimaaf, kena bicara dulu. Kena bicara dulu di akhirat kelak. Tanpa kita tengok dosa kita buat tu kecil ataupun dosa besar. Ni kalau kita tengok baca hadis tadi, mati hadis tadi, dia kata seseorang lelaki yang banyak mati, dia bawa banyak pahala semaya, pahala puasa, pahala zakat. Tetapi dia telah lupa bahawa ketika dia buat amal soleh dulu, dia pernah caci maki kat orang, hina orang, menuduh, mengumpat, mengalu domba. Ini dosa kecil tu bagi pandangan manusia, kecil je dosanya, kecil je. Tapi tidak, besar di sisi Allah. Ia jadi 70 kali ganda berbanding dosa dengan Allah. Wa akala mal hadza, ni agak besar sikit. Dia makan harta orang, sama ada makan harta anak yatim ataupun makan harta rampasan, harta seluduk. Dia ambil macam hadis yang keempat. Dia Nabi kata Allah Ta'ala mewajibkan neraka dan mengharamkan atas seseorang itu syurga dengan sebab diambil hak milik orang Islam yang lain. Lalu para sahabat tanya Nabi, kalulah diambil tu sikit je, benda sikit. Nabi kata walaupun diambil sebilah kayu siwak. Itu hadis keempat. Dosa kecil je, tapi tidak perbuatan khianat dan zalim tu Allah Ta'ala pandai situ.
Ni agak besar sikit. Sebab itulah dia susun molek tu hadis Nabi susun. Syatama hadzah agak rendah. Rendah tu pandang kita ni lah. Kita pernah kerja orang biasa tu. Qadhafa hadzah, tuduh orang agak besar sikit. Wa akala mala hadzah, agak besar sikit. Akhir sekali wa daraba hadzah wa safaka dam hadzah. Akhir sekali pada peringkat bunuh. Ni dosa besar. Hak Nabi sebut 5 situ tu. Dosa di sisi manusia. Lagu tu. Tu berapa dosa kaedah. Yang kedua, kaedah kedua, az-zambul qalil. Kadang-kadang dosa kecil dapat boleh menggugurkan amal soleh yang besar. Dosa kecil sini, dosa kecil kita dengan manusia. Adapun dosa kecil kita dengan Allah, dia boleh terhapus walaupun kita tidak taubat dan istighfar. Dia boleh terhapus dengan amal soleh yang kita buat. Kita mengambil wuduk, kita semaya sunat, kita sedekah. Ni boleh boleh menghapus dosa-dosa kecil. Dosa kita mana tu? Dosa kita dengan Allah. Adapun dosa kita dengan orang tidak dimaaf. Sehinggalah kita minta halal dengan dia ataupun minta maaf dia. Sebelum kita balik ke akhirat, hari hak tak ada dah dinar dan dirham nak bayar. Tak dibayar dengan duit kita. Kita bayar dengan pahala kita. Tu pun kalau pahala kita banyak. Macam hadis ni, hak jelas. Hak Nabi sebut. Lagu tu. Tu sebab itulah susun molek kehidupan kita. Walaupun kita bergaul dengan orang. Sebab itulah satu hadis yang lain, orang mukmin yang terbaik ialah orang mukmin yang bergaul dengan orang. Dia bergaul dengan orang dan dia sabar di atas kesakitan yang dia tanggung dengan orang. Orang hina dia, orang cerca dia, orang maki dia, dia tak balas. Dia senyap saja. Sebab itulah banyak kisah-kisah Nabi kita bagaimana masyarakat Arab Quraisy, orang kafir Quraisy menyakiti hati Nabi, tapi Nabi tidak. Nabi balas dengan kebaikan. Tu banyak berlaku pada peristiwa pembukaan kota Mekah. Nabi maaf belaka orang yang pernah menyakiti dia ketika dia duduk di Mekah sebelum Nabi hijrah. Banyak. Bila Islam boleh tawar Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, Nabi maaf belaka. Tu comelnya akhlak Nabi. Nabi balas kejahatan tadi dengan kebaikan. Lagu itulah kalau kita nak selamat, jangan buat dosa dengan orang. Kaedah kedua tu, dosa kecil dengan orang boleh terkadang boleh menggugurkan amal soleh yang besar. Hadis keempat kita baca bahawa dia Sayyidina Umar pernah cerita, ada seorang mati syahid dalam peperangan, tak ada dah dosa besar. Dia mati syahid ada 4 kelebihan dia. Sosok tu banyak. Antaranya dia akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa kira-kira, tanpa audit. Dia boleh masuk syurga terus. Tapi kalau ada perbuatan zalim dia dengan orang, dia tak boleh, dia tak dapat kelebihan, tak boleh. Dari Sayyidina Umar ni dia cerita, setelah berlaku peperangan Khaybar, para sahabat tunjuk pada Nabi, orang ni mati syahid, orang ni mati syahid, orang ni mati syahid. Akhir sekali mereka sebut kepada para sahabat, pada Nabi, ya Rasulullah, orang ni juga mati syahid. Nabi kata tidak, dia tidak mati syahid. Aku telah melihat dia berada di dalam api neraka dengan sebab perbuatan khianat. Dia telah ambil satu selendang ataupun baju kemeja daripada harta pampasan peperangan, harta ghanimah, rampasan dia ambil. Sebelum Nabi bagi, bila perang Khaybar ni Islam ni boleh harta rampasan itu dia susuk dah untuk gear dia. Dia ambil dah jadi milik dia sebelum Nabi kita bagi. Akhir sekali perang lagi dia, sebab dia banyak tahap peperangan. Boleh jadi ketika rehat dia ambil, kemudian sambung perang. Dia mati situ. Dia mati sebelum Nabi kita bagi. Dia mati dari keadaan khianat, perbuatan khianat. Itulah maksudnya dosa kecil dengan orang boleh menggugur amal soleh besar. Itu nombor 2. Yang ketiga kata ulama, nikmat kita dapat, nikmat kita kecap ni, Allah Ta'ala tidak akan tarik. Bahkan dia akan bertusah. Maksud bertusah ni diberkati. Allah Ta'ala akan berkati nikmat kita, sehinggalah seseorang hamba tu tinggal 2 perkara. Tinggal takwa Allah, dia sudah lagi tidak takwa kepada Allah.
banyak dosa-dosa dia tak taubat dan istighfar. Dia tidak comel lagi perbuatan taat dia pada Allah. Pertama. Yang kedua, perbuatan jahat dia pada orang. Ni dua ni ulama sebut dua sebab Allah Ta'ala akan menyempitkan rezeki seseorang. Buat dia tidak takwa pada Allah, maksudnya dia tidak lagi tunai tuntutan dia pada Allah. Yang kedua ni, dia buat jahat pada orang, sama ada keji orang, mencerca, menuduh, maki harta orang. Sekali Allah Ta'ala ke tidak lagi berkati nikmat hak dia kecap tadi. Tu kaedah ketiga. Kaedah keempat, kaedah keempat, tidak berkati maksudnya dia walaupun dia dapat, cuma dia gapo hak dia tak dapat. Lidahnya keluh untuk syukur pada Allah. Lidahnya berat untuk baca Quran. Dia gitu, benda-benda gitu. Dia bukan Allah Ta'ala buat macam umat zaman dulu, macam Qarun. Bumi telah dia tak berlaku zaman ni. Maknanya benda-benda hak Allah Ta'ala hadam atas dia ilmu, Allah Ta'ala hadam atas dia ketaatan payah dia. Maknanya dia disibukkan dengan benda hak tidak ada faedah. Ni gitu. Boleh jadi sumber dia akan dapat nanti sumber hak hadam. Dia hak boleh hak hadam tadi dia infak harta tadi. Dia infak pada benda hak bukan jalan Allah. Tu jadi dia tak nampak. Dia tak nampak kebaikan yang ada pada nikmat rezeki dia ni. Dia tak pandai uruh jadi. Lidahnya payah, hatinya kerah. Nak istighfar payah, nak selawat payah, nak qiyamul lail payah, nak ibadat pada Allah ni payah. Tu keberkatan ditarik. Tu hulai yasin itulah. Itulah nombor 3. Yang keempat, ulama sebut inna min a'zamin nasi hirmanan, di antara sebesar-besar kecelakaan seseorang, man yaf'alul maksiyah, orang yang buat dosa sini dosa dengan orang. Dia antara ulama sebut antara celaka orang ni yang besar, celaka besar, kehinaan yang besar di sisi Allah. Orang yang buat maksiat, dosa besar, dosa kecil, dosa besar di sisi orang, thumma la yajidu fi qalbi hasrah, langsung dia tidak dapati penyesalan dalam hati dia, tak menyesal langsung. Tak menyesal kenapa? Dia akan bankrupt esok. Dosa dia dengan Allah boleh baiki lagi kan, Allah tak terima taubat daripada hamba dia. Tapi dosa dengan orang, dia buat dosa berasa puas hati ataupun tak ada pun nyesal dari hati dia, dia kena dia tak nyesal, maka dialah manusia paling rugi sekali. Dia tak tahu bahawa orang dia buat zalim itu akan ambil pahala daripada dia. Tu dia panggil a'zamun nasi hirmanan, sebesar-besar ataupun secelaka manusia di sisi Allah. Buat dosa dengan orang kemudian tak rasa nyesal pun. Tu kaedah keempat. Tu gitulah kita ni dalam masyarakat lagu itulah. Kita baca sikit keterangan. Kata musannif kita hendaklah berhati-hati dan berwaspada dari apa sahaja jenis dosa dan kesalahan. Artinya kita jangan buat dosa sama ada kecil atau besar. Desa lagi jangan memandang remeh terhadap dosa kecil. Tu jangan memandang remeh dengan dosa kecil. Dia berbeza para jemaah dengan orang zaman dulu. Orang zaman dulu kan tabi'in para sahabat ni, mereka tidak memandang dosa tu kecil atau besar. Semua dosa besar belaka bagi mereka. Sebagai contoh, seorang tabi'in namanya Riyah bin Amrun Al-Qaisi. Dia pernah sebut dari kitab Hilyatul Awliya. Ulama ambil sikit sejarah dia. Dia kata li najifun wa arba'una dzamban. Antara lebih dia ni pada jemaah, dia boleh tahu berapa dosa dia. Dia kata aku ni mempunyai 40 lebih dosa. Daripada start dia balik hingga ketika umur dia tu tak disebut berapa umur ketika tu, mungkin lebih 60. Dia kata dosa aku ni hanya 40 lebih sahaja. Dosa dia. Maknanya bagi orang zaman dulu, mereka cukup takut dengan perbuatan dosa. Sebab tak adalah kaedah tak ada. Boleh jadi dosa kecil boleh menggugur amal yang besar.
Dia kata qad istaghfartullah, daripada 40 dosa ni aku telah minta ampun kepada Allah, likulli dzambin, setiap dosa. Dia 40 dosa. So dosa tu dia minta ampun dengan Allah mi'ata alfi marrah, 100 ribu kali. Jadi dah tak ah. So dosa 100 ribu kali istighfar. Habis dosa pertama, dosa kedua pula 100 ribu kali. Tu tengok orang zaman dulu lagu tu, cara dia buat dengan dosa. Takut, cukup takut. Bahkan mereka tetap takut, boleh jadi masih lagi Allah Ta'ala tak maaf. Apatah lagu mana kita orang yang berkekal buat dosa kecil atau berdosa langsung tidak tahu pada istighfar. Tu pada Jumaat. Tu kena muhasabah lah kita dengan orang zaman dulu. Kena buat perbandingan. So lagi setengah ulama salah zaman dulu, dia kata dia cerita, tak sebut nama siapa, daripada waktu balik, dia ingat waktu balik hingga pada saat dia sebut ni, dia kata la tajawazu, dosa aku ni tak lebih sitan wa thalathina, tak lebih 30 dosa. Tak banyak dosa dia daripada waktu balik hingga kepada umur tua. Kita ni tak tahu berapa ribu kita ni dosa kita. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita tak perasan dosa tu, perbuatan dosa tu kita tak perasan. Bahkan kita buat berterusan, bahkan kita tak berasa nyesal pun. Ni ketahuilah hati kita tu mungkin ada sedikit kotor. Dia kata dosa dia ni tak lebih pun 30. Fastaghfarallah, lalu dia minta ampun, istighfar kepada Allah tiap-tiap dosa. Ni mi'ata alfi marrah, 100 ribu kali. Wa salla likulli zallah. Jadi dosa dia 30. So dosa dia istighfar 100 ribu kali. Kemudian dia semaya sini, semaya sunat taubat alfa raka'ah, 1000 rakaat untuk so dosa. Semaya taubat 1000 dosa. Wa khatama fi kulli raka'ah minha khatmah, dan pada so rakaat semaya tu dia telah khatam satu Quran. Sebagai dia panggil gapo, dipanggil hadiah, balasan pada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala apa dosa dia. Tu cara dia buat istighfar 100 ribu kali, dia kemudian 1000 rakaat pula semaya. So rakaat khatam so Quran. Lagu mana tak tahu cara dia, masa dia lagu mana, tapi gitulah ulama sebut, ulama tulisnya lagu tu. Wa ma'azalika, pun begitu dia tak berasa murka Allah Ta'ala tu hilang atas dia. Dia tak berasa lagi. Tu dah gitu pada Jumaat. Orang zaman dulu, tabi'in zaman dulu, dia minta ampun lagu tu. Kita hendaklah, kita sambung lagi, kita hendaklah sentiasa meminta ampun kepada Allah Ta'ala, dan hendaklah meminta maaf kepada orang yang teraniaya daripada perbuatan kita. Aku nak minta maaf lah kalau ada kita pernah buat zalim. Sama ada, tak kira lah kita pernah pukul dia, teh dia, tak kira teh kita teh saja, sudah cukup dikatakan kita buat zalim pada dia. Aku nak minta maaf. Kita hendaklah meminta halal daripadanya ketika kita masih hidup di dunia. Aku nak minta maaf. Walaupun terkadang kita terpaksa merendahkan diri dan terpaksa menyusun 10 jari untuk meminta maaf daripada orang yang berkenaan. Situ